Okey, boleh kita mula ke? Hafizuddin, Farhan, boleh kita mula? Boleh. Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Boleh juga. Boleh okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada Hafizuddin dan juga Farhan. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita berjaya hadir ke kelas pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada Ahmad Farhan dan juga Hafizuddin. Okey, alhamdulillah. Semua okey ke Hafizuddin? Farhan okey ke pagi ni? Kami jaga. Okey go, tak ada apa. Okey, alhamdulillah. Okey, kita mula Okey. Alhamdulillah. Okey, pada pagi ini kita akan mulakan tajuk tentang bab 3 iaitu tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey. Kalau kita ini ciri-ciri manusia, kan? Kalau kita belajar semalam adalah tentang lokasi, tentang di mana lokasi-lokasi tertentu yang terdapat penemuan prasejarah. Kejap macam mana nak masuk? Ahmad Fahmi. Oh, okey. Ahmad Fahmi okey Okey, baik. Okey, kalau semalam kita belajar tentang lokasi zaman prasejarah di dunia yang mana selain daripada negara kita, negara luar pun ada juga zaman prasejarah. Terutamanya pada zaman batu lah. Okey, di kawasan-kawasan luar. Okey, termasuk juga kita belajar semalam di Asia Tenggara. Okey, di Asia Tenggara yang melibatkan kawasan Thailand, Malaysia, Myanmar, Vietnam serta Filipina, dan lagi satu ialah negara Indonesia. Okey, itu tentang di Asia Tenggara. Okey. Pada hari ini kita akan tengok tentang ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Macam mana kehidupan mereka pada zaman batu dan juga zaman logam lah. Okey, ada 4 zaman. Okey, tetapi kita tak tumpu semua hari ni. Okey, semua ada 7 kan, iaitu tempat kediaman, okey, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan serta kesenian dan kebudayaan. Ada 7 semua. Okey, tetapi hari ini kita akan tumpu hanyalah 3 saja, iaitu yang pertama ialah tempat kediaman, yang kedua ialah peralatan dan yang ketiga ialah pengumpulan makanan. Okey. Itu tentang tajuk hari ini, okey, tentang pengumpulan makanan. Okey, semua boleh ke? Boleh go, boleh. Okey, cantik. Okey, cikgu teruskan. Okey, kalau kita tengok yang pertama ialah dari segi tempat tinggal. Okey, yang pertama ialah pada zaman Paleolitik. Okey. Pada zaman ini, Paleolitik ini, kita kena tahu, okey, pada masyarakat pada zaman ini, kehidupan manusia yang ada pada zaman Paleolitik ini, mereka telah menjadikan kawasan penempatan yang tertutup. Okey, yang tertutup antaranya ialah seperti di gua dan juga di lubang bawah tanah. Okey, mengapa mereka menjadikan tempat utama lah, tempat tertutup sebagai tempat penempatan, maksud ataupun dipanggil tempat untuk mereka tinggal. Mereka tinggal dalam gua ataupun di dalam lubang bawah tanah. Okey, mereka akan buat. Okey, itu antara kediaman mereka yang mereka buat. Okey, mereka ni juga, okey, apabila kebanyakannya mereka ni tinggal di hutan lah. Okey, mereka tinggal di hutan. Mereka ni berlindung di bawah pokok. Okey, bawah pokok ni mereka jadikan ranting-ranting sebagai pondok kecil. Okey, pondok-pondok mereka untuk mereka tinggal di situ. Itu antara ciri-ciri yang ada dalam zaman Paleolitik. Mana? Okey, yang kedua ialah tentang zaman Mesolitik. Okey, kalau boleh Okey. Boleh go. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok antara lokasi yang terdapat pada zaman Paleolitik ialah
di Gua Niah lah. Okey, di Gua Niah. Okey, di Sarawak. Okey. Seterusnya kita tengok ialah zaman Mesolitik. Okey. Ya. Kalau kita kena tahu, okey, zaman Mesolitik ini adalah manusia masih lagi tinggal dalam gua, sama seperti zaman Paleolitik. Okey. Mereka ni masih lagi tinggal di dalam gua lah. Okey, dalam gua serta lubang bawah tanah. Okey, serta lubang bawah tanah. Dah. Okey, serta lubang bawah tanah. Okey, itu juga. Okey, okey, kalau kita tengok, okey, kalau zaman tempat kediaman zaman Paleolitik di hutan, tetapi kalau zaman Mesolitik tinggal di berhampiran kawasan laut lah. Kerana apa? Mereka untuk memudahkan untuk mendapat bekalan air. Okey, itu dalam Mesolitik. Okey. Seterusnya ialah zaman Neolitik. Okey, kalau kita belajar sebelum ini, zaman Neolitik ini adalah merupakan zaman batu yang barulah. Okey, zaman Neolitik zaman batu yang baru. Okey. Pada zaman ini juga mereka telah mula tinggal secara menetap. Okey, berbanding pada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik yang mana mereka telah berpindah randah. Okey. Masyarakat pada zaman ni, zaman Neolitik ni telah membina Tok baby peluk adik. rumah yang diperbuat daripada batu dan tanah liat. Okey, itu antaranya. Okey. Itu antara zaman Neolitik. Ambil ni. Okey. Dia Seterusnya kat lapor kan jadi orang lapor. Hafiz. Tutup Hafizudin. tutup mic. Hafizudin, tutup mic Hafiz. Okey. Okey, seterusnya ialah tadi tentang zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik ni manusia telah membina rumah-rumah daripada batu dan tanah liat. Okey, kalau zaman logam, okey. Apabila zaman logam, maka berakhirlah zaman batu. Okey, zaman logam ini apa yang kita nak kena ingat, senang je. Okey, zaman logam ini zaman yang kebanyakannya menggunakan besi. Okey, mereka tak gunakan batu lagi dah. Okey, mereka membuatkan menggunakan kebanyakannya menggunakan besi. Okey, mereka ni telah membina kehidupan mereka yang lebih baiklah. Maksudnya mereka membina tempat kediaman yang lebih tersusun. Okey, lebih tersusun. Antaranya kawasan tempat kediaman mereka adalah di kawasan pesisiran pantai dan juga di tanah tinggi. Okey, itu antara ciri untuk tempat kediaman bagi zaman logam lah. Okey, nampak. Kalau secara keseluruhannya kalau kita tengok, okey, antara empat zaman dari tempat kediaman ini, okey, Paleolitik dan Mesolitik masih lagi hampir sama. Okey, kalau Neolitik pula mereka ni dah maju dah sikit. Okey, zaman batu yang majulah untuk zaman Neolitik ni mereka dah maju dah. Okey, lepas tu berakhirnya zaman batu, maka adanya zaman logam. Okey, zaman logam yang mana kebanyakannya hampir keseluruhan telah menggunakan logam lah, iaitu daripada besi, logam-logam untuk membuat tempat tinggal mereka. Okey, itu dari segi tempat kediaman. Okey, Ahmad Farhan okey ke? Fahmi? Boleh Boleh. Boleh, okey baik. Hafizudin mana? Hafizudin okey Okey, tak apa, cikgu teruskan. Okey. Boleh ke? Boleh Okey, itu tentang seterusnya adalah tentang peralatan. Okey, tadi kalau kita tengok adalah tentang kediaman. Okey, kali ini kita tengok adalah peralatan. Okey, peralatan. Okey, yang pertama ialah zaman Paleolitik. Fizudin, tutup mic lah Fizudin. Okey, terima kasih. Okey, tadi kita tengok dari segi tempat kediaman. Okey, sekarang ni kita tengok pula yang kedua ialah dari segi peralatan. Okey, peralatan apa yang mereka gunakan pada empat zaman yang berbeza ni? Okey, yang pertama ialah zaman Paleolitik. Okey, zaman Paleolitik secara umumnya kita dah tahulah. Okey, zaman Paleolitik ini adalah zaman batu. Kan, zaman batu yang pertama sekali. Okey. Farhan okey Okey. Zaman Paleolitik ini adalah zaman batu yang pertama dan pada peralatan zaman Paleolitik ini mereka menggunakan sepenuhnya daripada batu lah. Okey, mereka menggunakan
menggunakan batu. Okey, tidak kiralah mereka menggunakan batu ataupun kayu dan tulang haiwan sebagai peralatan utama. Okey, kebanyakannya batu ni mungkin mereka membuat kapak kan. Tulang ni mungkinlah mereka membuat orang kata tulang ni mungkin mereka membuat pisau ke apa, tak pastilah, tetapi tulang ni boleh diasas sebagai peralatan tajam. Begitu juga dengan batu, apabila batu itu dibentuk. Okey, mereka ni memilih batu sesuai untuk membuat kapak ataupun peralatan untuk memotong. Okey, itu antaranya lah. Okey. Dan selain itu juga peralatan yang ada mereka ni akan mengenal pastilah batu-batu yang sesuai. Mungkin ada batu yang berbentuk macam kapak ke apa, mereka akan ambil untuk mereka buat peralatan. Okey, itu antara teknologi yang ada lah. Mereka ni mahir dalam teknologi batu. Okey, itulah. Antaranya kayu pun mereka masih menggunakan lagi. Mungkin kayu ni mereka akan menggunakan sebagai senjata ataupun peralatan lah untuk mendirikan tiang ke apa, itu antaranya lah peralatan yang mereka gunakan pada zaman Paleolitik. Okey, dan seterusnya ialah peralatan zaman Mesolitik. Okey, Mesolitik ini masih lagi menggunakan batu lah. Okey, batu, kayu dan tulang haiwan. Okey, masih lagi menggunakan. Okey, pada zaman ini telah mula dah berubah sikit. Okey, yang mana kalau kita tengok zaman Paleolitik, penggunaan batu, mereka hanya ambil batu saja. Mereka hanya ambil batu walaupun batu tu macam besar ke ataupun tak kira saiz kan. Tetapi pada zaman Mesolitik ni, okey, mereka lebih memilih batu ataupun peralatan yang lebih kecil sedikit berbanding yang besar sebelum ni. Mereka lebih kecil kerana apa? Mereka yakin alatan tu adalah yang kecil ini bagi mereka adalah lebih senang daripada yang besar. Okey, yang kecil dikenali sebagai mikrolit. Okey, mikrolit. Okey, mereka ni menggunakan selain itu juga pada zaman Mesolitik ini dalam peralatan ni juga mereka telah menggunakan panah. Okey, mungkin ada yang panah tu diperbuat daripada kayu ataupun daripada tulang kan, mereka buat untuk memburu binatang ataupun menangkap ikan. Okey, itu antaranya lah. Kalau batu, alat memanah itu kalau daripada batu agak mustahil. Okey, jadi mereka menggunakan tulang binatang ataupun kayu, mereka akan asah untuk membuat anak panah untuk memburu binatang dan menangkap ikan. Okey, itu antaranya lah. Okey, pada zaman Mesolitik. Okey, itu dia. Okey, dan seterusnya ialah peralatan pada zaman Neolitik. Okey, peralatan pada zaman Neolitik. Okey, zaman Neolitik adalah zaman batu baru. Okey, kita kena ingat, zaman Mesolitik ialah zaman batu baru. Okey. Apabila adanya zaman Neolitik, ni zaman yang makin maju dalam zaman batu, okey, peralatan ini menjadi lebih kemas, malah lebih halus lagi daripada zaman Mesolitik. Okey. Zaman Paleolitik ni barang kebanyakan mereka ambil saja, besar ke kecil ke mereka tak kira, mereka tak kisah. Kan? Okey, tetapi zaman Mesolitik ni dah mula mengecil. Okey, mereka dah bijak memilih untuk yang kecil, okey. Lepas tu apabila zaman Neolitik lebih kecil. Okey, lebih kecil. Okey, kebanyakannya alat yang kita tengok adalah masih lagi menggunakan batu, okey. Tulang binatang serta kayu. Okey, mereka akan lebih kecil dan lebih kemas. Okey. Maksudnya pada zaman ini juga mereka mencipta satu alat untuk menggali lubang. Alat yang diperbuat daripada kayu ataupun batu ataupun tulang lah mereka akan buat. Itu dari segi inilah, okey, peralatan yang ada pada zaman Neolitik. Okey, itu yang ada. Okey, itu daripada zaman Neolitik lah. Okey, dan seterusnya, okey, kita tengok pula zaman logam. Okey, kamu boleh rujuk buku teks dalam muka surat 53. Okey, kita tengok dalam zaman logam. Okey, seperti yang kita tahu, zaman logam ini zaman barulah untuk zaman prasejarah yang baru. Okey, iaitu zaman logam yang mana pada zaman ini mereka mencipta peralatan yang menggunakan logam. Okey, sebagai contohnya ialah kalau kita tengok dalam gambar ni, yang kita nampak adalah macam bentuk tembikar ataupun macam bentuk pasu kan, macam bentuk pasu ataupun bekas besi daripada tembaga ataupun besi lah kan.
pada zaman ni adalah zaman yang lebih teratur lagi. Okey, memiliki zaman ni lebih teratur yang mana mereka ni lebih tahap kehidupan mereka lebih tinggi. Lebih tinggi daripada zaman-zaman batu. Taraf hidup mereka ni lebih tinggi dan maju yang mana mereka ni mampu mencipta alat yang lebih majulah, yang lebih orang kata lebih up lagi. Daripada zaman batu. Zaman batu ni mereka hanya menggunakan apa saja bentuk yang sesuai mereka akan ambil pilih lah. Itu untuk zaman batu. Kalau zaman logam ini mereka boleh membuat sendiri peralatan daripada besi. Sebenarnya mereka buat acuan, teknologi acuan lah. Mereka membuat peleburan terhadap besi tersebut pada zaman ni lah. Itu antaranya. Dia punya zaman-zaman ni lah. Itu antaranya lah. Zaman logam lah. Dalam peralatan. Setakat ni boleh ke? Boleh je kau. Boleh. Alhamdulillah. Seterusnya kita tengok yang terakhir. Tajuk kita yang terakhir ialah tentang kegiatan pengumpulan makanan. Kegiatan pengumpulan makanan juga ada 4. Ada 4. Yang pertama ialah pengumpulan makanan pada zaman Paleolitik. Kita kena ingat, pada zaman Paleolitik, Paleolitik dan Mesolitik ini hampir sama sebab ia zaman batu. Zaman batu dia belum lagi masuk zaman batu yang baru. Zaman batu yang baru ni maksudnya zaman batu yang lebih maju daripada zaman Mesolitik dan Paleolitik. Kita tengok dulu. Pada zaman Paleolitik, kegiatan masyarakat pada zaman ini mereka ni mengumpulkan makanan. Mereka mengumpulkan makanan. Yang mana mengumpul makanan ni adalah aktiviti yang penting. Mereka akan memburu binatang dan mengumpul makanan lah. Mengapa mereka mengumpul? Mereka mengumpul untuk masa yang akan datanglah, kehidupan untuk esok ataupun dan seterusnya. Itu mereka telah membuat pengumpulan makanan lah. Antara yang mereka menjadikan bahan makanan untuk mengumpulkan bahan makanan ialah antaranya seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan serta hasil-hasil hutan yang ada. Selain daripada memburu binatang lah. Itu wajib bagi mereka. Itu dia. Beralih pula kepada zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ni macam mana? Zaman Mesolitik ni seperti yang cikgu cakapkan tadi juga, merupakan zaman yang sama je, cuma ada beberapa perbezaan sedikit. Kalau kita tengok pada zaman Mesolitik, zaman Mesolitik, adanya aktiviti Sudin? Adanya aktiviti pengumpulan makanan. Juga pengumpulan makanan, tetapi kalau kita tengok, kalau zaman Paleolitik, mereka ni masih mengumpul makanan daripada hasil hutan. Kalau zaman Mesolitik, mereka ini mengumpulkan makanan daripada hasil-hasil laut seperti kerang dan juga siput. Itu antaranya lah. Itu antara yang dijalankan oleh masyarakat zaman Mesolitik. Kita tengok pula yang seterusnya ialah pengumpulan zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini adalah zaman batu yang baru ataupun dikenali sebagai zaman batu yang lebih majulah daripada zaman sebelum ni. Pada zaman ini kita kena ingat, berbanding sebelum ni berbeza dah. Kalau zaman Paleolitik dan Mesolitik, masyarakat masih lagi menjalankan aktiviti pengumpulan makanan untuk menjalani kehidupan seharian lah. Kalau zaman Neolitik ini, yang lebih majunya mereka ni adalah mereka mampu berdikari sendiri, iaitu antaranya ialah mereka ni menjalankan aktiviti pertanian serta penternakan lah, aktiviti pertanian dan penternakan. Jadi apabila mereka ni dah berdikari dan menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan, jadi aktiviti pengumpulan makanan berkurang lah. Berkurang. Sebab apa? Kalau kita kena tahu juga, contohnya dalam hutan tersebut ada banyak binatang kecil. Kalau dah hari-hari tangkap dan buru, maka bilangan jadi hidupan dalam hutan tu dah makin sedikit. Jadi zaman Neolitik ni mereka telah menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Bekalan makanan.
dalam hutan tersebut. Jadi mereka ni dah mampu berdikari. Itu dia zaman bezanya zaman Neolitik. Okey. Zaman Neolitik ni berbeza dengan zaman Mesolitik dan Paleolitik. Okey. Dan seterusnya ialah kita tengok adalah zaman logam lah. Okey, dan zaman yang terakhir ialah zaman logam dari segi pengumpulan makanan. Okey. Pernah dengar tak sistem butter? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah? Okey, tak apa, saya terangkan. Okey. Sistem butter ni adalah merupakan sistem pertukaran makanan lah. Okey, sistem pertukaran barang. Okey. Oh, pernah. Pernah? Okey. Pernah. Okey, Hafizuddin mana Hafizuddin? Okey ke? Okay go, okay. Okey, cantik. Mana Farhan, Fahmi ada? Okey Okey go. Okey, alhamdulillah. Okey. Sistem butter adalah sistem pertukaran barang. Okey, sistem ini diamalkan oleh masyarakat zaman logam. Okey, masyarakat zaman logam, okey. Yang mana masyarakat zaman logam ni tidak lagi menjalankan aktiviti pengumpulan makanan. Malah mereka ni lebih maju lagi. Hidup mereka lebih maju daripada zaman batu. Okey. Masyarakat yang ada pada zaman logam ini, mereka ni telah menjalankan aktiviti pertukaran barang. Okey. Sebagai contohnya apabila seseorang itu nakkan seekor lembu lah katakan contohnya, ataupun seekor kambing. Okey, jadi contohnya cikgu lah. Okey, cikgu ada seekor kambing dan orang yang cikgu jumpa itu adalah ayam contohnya. Okey, jadi cikgu nak ayam. Okey, jadi cikgu akan bagi kambing, maka yang kawan cikgu tu akan bagi ayam kepada cikgu berdasarkan jumlah harga kambing tersebut ataupun kuantiti kambing. Itu sebagai contohnya lah. Okay. Cikgu, apa di Ya? kelas kita nak aktif tu? Sekejap lagi. Dalam 5 minit lagi. Kenapa? Okey Hafizuddin? Tak tanya apa. Okey, itu contohnya lah. Okey, pertukaran barang. Okey, kegiatan ini mereka menjalankan kegiatan pertukaran barang ini menyebabkan berlakulah orang kata sistem yang teratur lah. Contohnya sistem jual beli. Pada masa dulu tak ada lagi penggunaan duit. Okey, mereka ni mesti pertukaran barang lah. Mereka menjadikan nakkan sesuatu, mereka akan tukarlah dengan jumlah barang yang sesuai yang mereka nak. Okey, itulah. Okey, kalau jadi banyak, maka banyaklah dia kena bagi kat orang tu. Itu sebagai contohnya lah. Okey. Okey, jadi pertukaran barang ini, sistem pertukaran barang ini kita dapat lihat bahawa kehidupan masyarakat zaman logam ni lebih majulah. Mereka dah tahu macam mana nak sesuatu barang kan. Mereka akan menjalankan kegiatan pertanian, okey. Perniagaan sebagai contohnya kan. Mereka akan menjalankan lah. Okay, jadi nakkan barang sesuatu, mereka akan tukarlah dengan sesuatu barang yang sesuai. Itu sebagai contohnya lah. Okay. Dan kita kena ingat juga yang terakhir ialah zaman logam ini juga mereka telah mengamalkan sistem perdagangan lah. Okay, sistem perdagangan. Sebab itulah secara automatiknya, secara ni tidak langsung mereka telah menjalankan kegiatan perdagangan lah. Mereka akan menghantar barang yang mereka buat, mereka usahakan, jadi mereka akan hantar ke satu tempat, maka mereka pun akan dapat pertukaran barang yang sama nilai. Contohnya ayam dengan kambing ke, mereka nak suatu barangan, mereka akan tukar. Itu sebagai contohnya lah. Okay. Itu dari segi teknologi yang ada pada teknologi ataupun kehidupan yang mereka amalkan pada zaman logam. Okay, setakat ni boleh ke? Boleh. Okay, alhamdulillah. Hafizuddin, mana Hafizuddin? Krik-krik je. Krik-krik. Mana dia? Ke dia dah live? Hafizuddin ada ke? Ada lagi. Oh, ada lagi? Okay, alhamdulillah. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi semua faham ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Faham. Cikgu, ni bab yang terakhir ke cikgu? Ni kita bab 3. Bab 3. Cumanya hari ni kita tumpu 3 je lah. Okay. Esok kita, esok pula, minggu depan, kita akan kelas secara Google Meet hari Senin tu, kita akan masuk kepada kegiatan ekonomi lah. Okay. Kegiatan ekonomi itu cikgu akan terang dalam ni lah, dalam WhatsApp. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, ada.
Ada Boleh. soalan? Boleh? Ada soalan? Yang mata hang tak ada ego. Tak ada. Okey. Ahmad Fahmi, Farhan ada? Tak ada Tak ada soalan Okay. Okey, Biar baik. aku. Okey, alhamdulillah. Nanti kalau ada soalan dalam grup tu tanya je jangan segan-segan. Okey, klik-klik je grup tu Okey, tak apa. Okey, insya-Allah. Okey, secara kesimpulannya lah, okey, cikgu akan bagi kesimpulan secara umum. Okey, tentang pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang fokus terhadap ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey, yang ada 3 hari ini kita tumpu 3 sahaja, iaitu tentang tempat kediaman. Okey, yang kedua adalah tentang peralatan dan yang ketiga ialah aktiviti pengumpulan makanan. Okey, kita kena tahu dari segi ciri-ciri yang ada ketiga-tiga yang kita belajar hari ini. Okey, dalam setiap zaman berlainan. Cumanya yang hampir sama ialah zaman Paleolitik dan Mesolitik. Yang mana zaman batu tersebut tidak ada banyak beza lah. Okay, ada hanya sedikit je perubahan. Okay, itu zaman batu antara Paleolitik dan Mesolitik. Okey, manakala zaman Neolitik adalah zaman batu baru. Ada dekat situlah zaman batu baru berlakunya perubahan. Okay, perubahan yang agak ketara sedikit berbanding dua zaman tadi. Okay, zaman logam dan zaman Paleolitik. Okey, manakala dan yang terakhir, zaman prasejarah yang terakhir ialah zaman logam. Okey, zaman ini lebih majulah. Okey, zaman ini lebih maju. Okey, yang mana kalau dari segi kediaman, okey, mereka ni dah pandai memilih tempat kawasan yang sesuai, antaranya di atas bukit dan juga di tempat-tempat tinggi. Kan, begitu juga dengan peralatan pada zaman logam ini, mereka mampu mencipta sendiri alat daripada besi dan juga logam lah. Mereka akan bentukkan, leburkan besi tersebut. Okey, itu antaranya lah pada zaman logam. Dan juga aktiviti pengumpulan makanan pula. Okey, mereka boleh mereka menjalankan sistem pertukaran barang serta menjalankan kegiatan perdagangan untuk mendapatkan sesuatu barang. Okey, itu antaranya lah. Okey, kemajuan yang ada pada zaman logam. Kalau zaman batu, zaman Paleolitik dan Mesolitik ini hampir sama. Okey, hampir sama, cuma hanya terdapat perbezaan yang kecil sajalah, perbezaan yang kecil. Okey, kalau zaman Neolitik pula berlaku lagi perbezaan. Okey, jadi kamu tak perlu pening lah. Okey. Jadi jangan pening-pening. Okey, kita hanya faham macam mana okey, tentang tiga-tiga ni kita kena faham macam mana sistem Paleolitik dan Mesolitik ni cikgu yakin semua boleh jawab nanti kalau adalah peperiksaan bila buka sekolah nanti. Kan, sebagai contohnya lah, tapi tak tahulah. Okey. Zaman Mesolitik dan Paleolitik ni hampir sama je. Okay, dia punya ciri-cirinya. Okey, itu je. Jadi kamu jangan pening. Yang pening agak sikit, yang senang pun zaman logam juga senang. Kan? Zaman yang lebih maju daripada zaman batu. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh. Okey, ada soalan? Tak ada Rukuk Abel. Apa dia tu? Okey, tak ada soalan Tak ada. Okey, baik. Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin, Ahmad Farhan dan Ahmad Fahmi. Itu cucuk okey ke? Ada demam ke? Ada demam tak? Sehari demam. Saya je demam. Alhamdulillah. Ni kembar demam juga Fahmi? Fahmi? Sehari je. Sehari je. Alhamdulillah. Sekarang macam mana? Okey Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Lepas ni dah habis 2 minggu boleh lah jalan-jalan kan? Siap pergi mancing je guru. Ui, okey tu. Mancing kat mana? Laut. Wow, okey lah tu. Okey, insyaAllah nanti doakan cikgu nanti. Cikgu pun nanti apa-apa boleh kita jumpa kalau nak jumpa nanti. Okey, nantilah cikgu bagi something sebab kerajinan. Okey, baik. Alhamdulillah, okey, kita tamatkan kelas hari sekarang. Okey, cikgu ucapkan terima kasih Ahmad Farhan, Ahmad Fahmi dan Hafizuddin. Okey, cikgu doakan semoga kamu sentiasa dipermudahkan urusan dan berjaya. Okey. Jangan mudah down walaupun kita kelas yang terakhir, orang kata 1B4 ni kelas akhir. Jangan fikir macam tu, okey. Okey, pada pandangan cikgu buat juga dulu ada kelas yang terakhir juga. Tapi cikgu usaha, alhamdulillah. Jaya macam sekarang. Okey, jadi cikgu yakin Hafizuddin, Farhan dan juga Ahmad Fahmi, Hafizuddin dia mampu menjadi seorang pelajar yang berjaya dan mengejar cita-cita. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga dipermudahkan. Amin. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, semoga kita berjumpa lagi. Okay.